everyone, Assalamualaikum and salam sejahtera to all student Form 5 Batch 06. Welcome back to my YouTube channel. So I am Miss Nisa. So saya akan guide awak bagi video guideline kerja khusus prinsip account tahun 2023. Okay, so didoakan agar semua orang sihat sejahtera, okay, berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja, tidak stres, enjoy your journey. Okay, enjoy your process. Setiap kejayaan mesti ada kesusahan yang you perlu lalui. Tapi bukanlah kesusahan yang kita akan ambil, tapi ambillah dia sebagai satu perjalanan yang mencabar untuk mengajar kita menjadi seorang yang lebih hebat, yang lebih baik. Okay, untuk kita lebih menghargai kejayaan tu. Kalau kejayaan yang kita dapat tu mudah, kita tak akan menghargai kejayaan itu. Macam tu tiba. Okay, so ini adalah video saya bahagian yang ke-8. Alhamdulillah dah bahagian yang ke-8 dah video kita. So video yang ke-7 kita dah complete semuanya. Start daripada lampiran A, lampiran B, lampiran C, D dan E. So this is the next video berkaitan dengan apa yang kita dah lengkapkan sebelum ni. Kita akan masukkan dia pula. Ni adalah salah satu kitaran perakaunan kita lah kan. Kitaran perakaunan kita, which is lepas kita dah kumpul segala dokumen, selepas kita dah kenal pasti segala urus niaga kita akan recordkan ke dalam buku catatan pertama. Okay, so I akan bagi teaser sikit. Bukan teaser apalah. Okay, contoh macam mana nota saya kalau you masuk kelas saya. Tada! Tak adalah cantik mana pun, tapi boleh lah kan. Okay, so sebelum saya nak ajar awak, okay, untuk soalan ni macam mana kita nak buat buku catatan pertama, saya akan bagi sedikit roughly berkaitan dengan buku yang pertama supaya awak tak lost bila sekejap lagi saya bagi tahu ini masuk mana, ini masuk mana, ini masuk mana. Kan bila saya terus je, okey, ini masuk ni, ini masuk ni, ini masuk ni. Sudah pening awak. Okey, saya bagi sikit gambaran. Okey, so untuk buku catatan pertama, dia adalah satu step yang mana selepas kita dah kumpul segala dokumen perniagaan, kita akan recordkan dia ke dalam buku catatan pertama. Okey. Tapi untuk nak recordkan dia, kita akan record secara berasingan mengikut urus niaga. Maksudnya, kat sini kita akan ada 3. Kita ada journal, kita ada buku tunai dan kita ada buku tunai runcit. Setiap buku catatan pertama yang you nampak kat sini, dia ada fungsi-fungsi yang tersendiri. Okay, so kalau fungsi macam ni, kena record kat dalam ni. Kalau fungsi yang macam ni, kena record dalam ni. Faham? Okay, so kita pergi dulu kepada buku tunai punya. Okay, buku tunai dan buku tunai runcit, dia adalah lebih kurang sama. Kalau ada apa sahaja berkaitan dengan duit masuk, berkaitan dengan duit keluar, you akan masuk dalam buku tunai. So lampiran buku tunai adalah seperti macam ni. Okay, so kita akan ada kat sini tarikh, butir, folio. Folio tak payah buat pun tak apa sebab soalan tak kan. Tapi buat je lah. Okay, lepas tu ada diskaun, tunai, bank. Tu kita tarikh, butir, folio, diskaun, tunai, bank. So kita ada dua belah Kita ada belah debit, kita ada belah kredit. Belah debit means that berkaitan dengan duit masuk. Belah kredit berkaitan dengan duit keluar. Faham? Okay, so jadinya nanti kita akan masukkan. So keyword dia apa? Berkaitan duit masuk, berkaitan duit keluar, record dekat buku tunai. Okay, yang kedua buku tunai runcit. Buku tunai runcit berkaitan dengan duit keluar, yang mana kita akan letak satu tabung yang mana untuk perbelanjaan yang kecil-kecil. Beli pensel, buat duplikat kunci, upah orang, kemas pejabat yang harga je tak mahal sangat, bawah pada 100 ke, you akan masuk ke dalam ni. Sebab kalau kita masuk semua dalam buku tunai, nanti buku tunai mungkin terlalu panjang. Faham? Tapi mana datangnya duit daripada buku tunai runcit ni? Buku tunai runcit ni datangnya duit daripada buku tunai. Okay, so buku tunai ni kita akan keluarkan sikit duit, kita transfer ke dalam tabung ni. Faham? So ini semua berkaitan dengan duit keluar kecil. Tapi kalau saya tengok soalan kita untuk kerja khusus, saya tak nampak ada pembelanjaan kecil. So this one tak perlu buat. Okay, last sekali adalah berkaitan dengan journal. Saya selalu tigit lidah. Mungkin saya cakap laju sangat Saya susah tau nak kontrol cakap slow-slow. Kalau awak minta saya cakap slow-slow, saya minta awak, saya memang tak boleh. Dia akan jadi macam ni. Okay, kalau journal, kita kena masuk. Tak boleh. Saya mengantuk nanti. Okay, so untuk journal, dia akan masukkan selain daripada duit masuk, selain daripada duit keluar. So maksudnya, ni bukan duit masuk ni. Ni bukan duit keluar ni. Masuk journal lah. Mana lagi? Faham? Tapi journal ni pula kita ada dua. Iaitu kita ada journal am dan journal khas. Journal khas means that kita betul-betul spesifik. Kita khaskan dia. Okay, yang mana apa saja urus niaga yang ada kaitan dengan barang niaga.
Okay, macam journal, sebabkan buku tunai ni berkaitan dengan duit masuk duit keluar kan. So means that journal ni berkaitan dengan hutang. Dia tak ada duit masuk duit keluar. So dia hutang ataupun urus niaga lain-lain. Dia bukan hutang, dia bukan duit masuk duit keluar. Betul dia apa? Lain-lain lah. So masuk kat journal. Okay. So kalau macam untuk journal khas, dia mesti berkaitan dengan barang niaga saja. Tapi kalau untuk journal am, dia selain daripada barang niaga. Contoh you jual baju, beli baju, baju barang niaga, so masuk journal khas. Okay, beli baju secara hutang. Kalau secara cash tak boleh lah. Secara cash masuk buku tunai. Beli baju secara hutang, secara kredit, masuk mana? You masuk journal khas. Sebab baju tu barang niaga. Tapi kalau you contoh beli aircon secara hutang. Aircon bukan barang niaga. Aircon adalah lengkapan, adalah aset bekas masa. Tapi you beli hutang, maka you masuk journal am. Faham tak? So itu bezanya bukan barang niaga dan barang niaga. Faham? Ni overview saja, ni tak detail sangat lah. Okay. So kalau you ada beli secara hutang barang niaga, masuk journal belian. Kalau you ada jual barang niaga secara hutang, masuk sini. Kalau ada pulangan belian, masuk kat journal pulangan belian. Kalau ada pulangan jualan, masuk kat pulangan jualan. Faham? Kita khaskan dia, kita spesifikkan dia. Yang penting dia mesti barang niaga. Okay. Tapi kalau selain daripada barang niaga secara hutang, selain pada duit masuk duit keluar, selain pada duit keluar berkaitan kecil-kecil, maka you masuk dalam journal am. Okay, sebab tak panggil tong sampah. Lain-lain masuk sini. Tak ada tempat lain. Nak masuk mana? Tak ada. Masuk sini. Okay. So antaranya contoh you baru nak buka akaun dia ke, ada beli aset secara hutang, ada jual aset secara hutang, ada masukkan modal. Okay. Ada membuat ambilan. Ambilan pun hati-hati. Kalau ambilan tu berkaitan dengan duit, tak boleh masuk journal am. Kalau berkaitan dengan duit, kita masuk dekat buku tunai. Sebab bila kita ambil duit, dia menyebabkan duit kita keluar sini. Tapi kalau you ambil barang, you bukan ambil duit, maka you kena record dalam journal am. Kalau tak, nanti kita tak tahu adanya ambilan. Faham? So ini sikit sebanyaklah berkaitan dengan VCP. Okay, so roughly macam cakap saya, tapi saya terang lebih detail lah. So siapa-siapa yang nak join kelas saya, okay, macam mana you tengok apa yang saya buat sekarang ni, you boleh join kelas saya. I ada buat online private class, yang mana I buat kat sini. I ada 3 subjek. I ada subjek Maths, Accounts dan juga NMATS untuk level Form 4 dan juga Form 5. So you as a Form 5, you boleh masuk kelas Form 4. No problem at all. Alright? Sebab you nak buat revision balik. Sebab you nak SPM kan? SPM bukan masuk syllabus Form 5 je. Masuk daripada syllabus Form 4. Maths pula masuk daripada syllabus Form 1 sampai Form 5. Dan kelas Maths saya, yang mana Form 4 and Form 5, certain slot saya akan recap balik syllabus yang Form 1, Form 2, Form 3 juga. Alright? Okay. Dan kelas saya setiap bulan adalah RM38. Sebulan bukan satu kelas. Sebulan satu kelas ada 1 jam 15 minit. Sebulan akan ada 4 kelas. Dan setiap kelas saya akan bagi free unlimited private video. So kalau you tak dapat masuk kelas saya secara live, don't worry, you akan dapat video free. So you boleh tengok berulang-ulang kali. Walaupun you masuk kelas saya secara live, you nak video juga, memang saya akan beri, okay, untuk you buat revision. Dan saya takkan padam sampai USPM. So you boleh tengok banyak kali sampailah USPM. So nampak RM38 sangat berbaloi. Bukan sekali kelas tu je, you boleh tengok lagi kan. Kalau macam offline, mungkin you pergi kelas, lepas tu nak tengok balik dah lupa. Itu kelebihan kalau kelas online saya ada bagi video, okay. Dan untuk register, you boleh direct ke WhatsApp ni, ataupun you pergi dekat link description dekat bahagian bawah. Tekan saja link description tu, nanti akan terus WhatsApp direct ke saya akan respon WhatsApp awak, okay. Dan jangan lupa follow siapa-siapa yang ada TikTok ataupun Instagram, you boleh follow Miss Nisa. Sebab kadang-kadang bila saya ada free time, saya tak tahu dia randomly, sebab saya tahu bila saya free. Okay, saya akan buat live. So live saya tu kita akan bincang bersama-sama. Saya akan menjawab soalan-soalan awak berkaitan dengan kerja khusus. Okay, dan dalam ni pun ada saya buat sedikit konten lah berkaitan dengan account. So mana-mana sikit-sikit konten you boleh tengok kat situ. Okay, alright, so itu saja berkaitan dengan saya punya private class. Okay, so kembali kepada kita punya BCP tadi. So you dah faham jenis part betul? So now daripada urus niaga ni, kita akan tentukan ini masuk mana. So saya rasa video kali ni kita akan tunjuk masuk mana dulu. Okay, so semua orang pergi kepada lampiran C balik. Okay, pergi kepada lampiran C. Kita akan tentukan dia masuk mana. Sama ada masuk journal am, journal jualan, journal belian, journal pulangan belian, journal pulangan jualan, ataupun buku tunai. Okay, buku tunai runcit tak ada. Journal jualan pun tak ada. Sebab kalau journal jualan, means that awak jual secara hutang. Okay, macam 8 hari bulan, itu bukan hutang tau. Dia hutang tu maksudnya, you dah bagi barang. Tapi sekarang ni,
dia baru buat tempahan. Barang tak ada pembayar dekat dia. So, tak boleh panggil sebagai jualan secara kredit. Okay. So, jana pulangan jualan pun tak ada sebab I tak nampak pun urus niaga pasal jana pulangan jualan. So, yang ada, kita cuma ada 4 je lah. 3. Buku tunai, jurnal am dengan jurnal belian. 3 je BCP yang kita ada kat sini. Okay. Sebab jurnal belian ada. Sebab kita kan ada beli barang niaga secara hutang daripada pembekal. So jurnal belian ada. Okay. So kita akan tengok kat sini apakah yang sesuai. Okay. Yang pertama, untuk urus niaga yang pertama berkaitan dengan modal. Okay. Berkaitan dengan modal, kita buat masuk modal duit ke dalam bank. Okay. Untuk yang ini, kita akan masukkan dekat 2 tempat. Yang pertama, kita akan masukkan ke dalam jurnal am. Sebab apa? Sebab dia berkaitan dengan modal. Bila berkaitan dengan modal, masuk jurnal am. Okay, tapi ini adalah modal. Dia bukan buat masuk barang tau. Kalau buat masuk barang, tak payah masuk dekat buku tunai. Tapi sebab dia ada bawa masuk duit. Bila modal bawa masuk duit akan menyebabkan duit you masuk. Sebabkan adanya duit you masuk, maka you akan masukkan juga dia ke dalam buku tunai. You masuk dia belah debit. Faham? You masukkan dia belah debit. Sebab apa? Sebab berkaitan dengan duit masuk. Alright. Okay. So, nak buat satu-satu ke Kita habiskan dulu nanti kita masukkan Okay. Next, seterusnya. Membayar guyuran guaman menggunakan cek. So, you keluar duit. Bayar. Bila bayar, melibatkan duit keluar. Duit keluar masuk mana tadi saya ajar? Buku tunai. Buku tunai belah mana? Belah kredit. Awak catat dulu Kita dah catat semua, kita baru masukkan ke BCP. Senang kerja kita. Okay. Okay, next seterusnya. Berkaitan dengan awak membayar aset yang diambil alih. Awak bayar berkaitan dengan duit keluar. So, masukkan juga dekat dalam buku tunai belah kredit sebab duit keluar. Awak membayar. Okey. Seterusnya, 1 hari bulan awak membayar sewa. Membayar sewa menggunakan cek, duit keluar. Masuk juga dekat buku tunai belah kredit. Okey, next. Seterusnya, menerima pinjaman dan pinjaman itu sebanyak RM15,000 untuk membeli lengkapan. Okey, berkaitan dengan duit keluar. Okey, kat sini kita akan masukkan 2 benda Yang pertama, tapi ini tolong confirmkan dengan cikgu sekolah awak macam mana, tapi ini adalah pandangan saya. Dia ibarat macam ni. Perkongsi itu yang pertama dia akan bagi pinjaman. Okey, dia antara 2. Sama ada dia bagi RM15,000 tu cash. Lepas tu kita ambil cash daripada perkongsi 1 tu, kita terus pergi beli lengkapan RM15,000. Itu situasi yang pertama. Situasi yang kedua, perkongsi pertama tu dia masukkan duit dulu ke dalam bank, RM15,000 tu untuk menunjukkan sebagai bukti adanya pinjaman. Lepas tu untuk nak bayar lengkapan, kita akan transfer kepada orang tu RM15,000. Okey, tapi benda tu kita kena tunjuk lah. Tunjuk dekat mana? Yang pertama, bila perkongsi bagi pinjaman ada berlaku duit masuk. So, I akan masukkan dekat buku tunai belah debit untuk part yang pinjaman. Sebab perkongsi bagi duit. Duit masuk. Okay? Kalau you kata nak secara tunai, you masuk kolam tunai. Kalau you kata nak masukkan ke dalam bank, masuk kolam bank. Okay? And then yang kedua, I akan masukkan juga dekat buku tunai apabila you membayar untuk lengkapan. So, untuk ini akan ada 2 kali masuk dekat buku tunai. 1 belah debit, 1 belah kredit. Okey, sebab ini you dapat duit pada perkongsi. So, duit masuk. Ini berkaitan dengan duit keluar, iaitu lengkapan. Alright. Okey, settle on this part. Okey. Seterusnya, jualan. Jualan berkaitan dengan duit masuk. As usual, jangan lupa jualan berkaitan duit masuk. So, you akan masukkan dia dekat dalam buku tunai belah mana? Buku tunai belah debit. Masuk buku tunai belah debit. Okey. Okay, seterusnya ambilan barang niaga. Ambilan barang niaga. Bila kita ambil barang niaga tidak melibatkan duit masuk, duit keluar, betul. So, nampak? Mana ni? Tak ada duit masuk, duit keluar, masuk je jurnal. Okay. Tapi sebabkan dia ambilan, dia bukannya beli. Dia bukannya jual. Dia bukannya pulangan belian. Bukannya pulangan jualan. Maka masuk mana? Tong sampah tadi saya cakap tu. Iaitu jurnal am. So, this one you akan masuk jurnal am. Alright. Okay. Next, 2 hari bulan jualan, duit masuk, maka you akan masukkan dia dekat buku tunai belah debit. Okey, duit masuk. Belian secara kredit, nampak? Beli barang niaga secara kredit. So, hutang-hutang masuk jurnal, tapi sebab dia berkaitan dengan barang niaga, you masuk ke dalam jurnal belian. Alright? Okey, seterusnya, 3 hari bulan jualan tunai. Kalau siapa yang ada, tolong masukkan nanti. Dia akan masuk dekat buku tunai belah debit. Okey. Jualan tunai, buku tunai belah debit sebab duit masuk.
Jualan tunai, buku tunai belah debit sebab duit masuk. Mendepositkan tunai. Okey, ini adalah berkaitan kontra. Bila berkaitan dengan kontra, you akan masuk dekat dalam buku tunai lah. Sebab apa? Duit daripada tunai masuk ke bank, of course. Tapi you akan masukkan dekat dua-dua belah. Sebab apa? Sebab dia adalah kontra. So, you akan masukkan K maksudnya kontra. Okey? Okey, seterusnya kita ada memulangkan barang niaga. Pulangan belian. Pulangan belian masuk mana? Jurnal pulangan belian. You masukkan nanti. Okey? Jualan tunai again. Buku tunai berkaitan dengan duit masuk. Maka you masukkan dia belah debit. Okey, lepas tu kita ada 7 hari bulan jualan tunai. Sama juga buku tunai. Masukkan belah debit nanti. 8 hari bulan ada tempahan khas. Okey, dan kat sini kita dapat duit. Bila kita dapat duit, maksudnya berlakunya duit masuk. Maka you masukkan buku tunai belah debit. Lepas tu jualan tunai again, buku tunai belah debit. Lepas tu jualan tunai, duit masuk juga, buku tunai belah debit. Banyak kan macam ni Belian kredit. Beli secara hutang. Beli apa? Barang niaga. Maka masuk jurnal belian. Okey. Jualan secara tunai masuk mana? Masuk dekat buku tunai belah debit. Okey, siapa yang ada kat situ? Mendepositkan tunai, kontra. Tunai dengan bank kena masuk both nanti. You akan masuk dekat buku tunai tapi letakkan dia sebagai kontra. Jualan tunai. Jualan tunai duit masuk. Buku tunai belah debit. Duit masuk. Bila you jual dapat duit. Jualan tunai 12 hari bulan. Buku tunai belah debit. Okey, 13 hari bulan jualan tunai duit masuk. Buku tunai belah debit. 14 hari bulan buku tunai belah debit. Okey, 14 hari bulan membayar insurans. You bayar means that ada duit keluar. So, bila ada duit keluar, you akan masuk dekat buku tunai. Tapi sebabkan duit keluar, you akan masuk belah kredit. Okey. Okey, jualan tunai 15 hari bulan berkaitan dengan duit masuk. Masuk buku tunai belah debit. Lepas tu, kat sini mendepositkan tunai berkaitan dengan kontra. Buku tunai juga tapi letakkan sebagai kontra nanti. 16 hari bulan jualan tunai, buku tunai, duit masuk, masukkan dia belah debit nanti. Okey. 17 hari bulan ada beli secara hutang. Hutang dekat mana? Beli hutang. Beli apa? Barang niaga. Jurnal belian. Nampak? Jualan tunai berkaitan dengan duit masuk, masuk dekat buku tunai belah debit. 18 hari bulan jualan tunai masuk dekat buku tunai belah debit. 19 hari bulan berkaitan dengan buku tunai belah debit, duit masuk. Okey, menjelaskan belanja iklan. Iklan bayar means that duit keluar. So, you akan masuk dekat buku tunai tapi sebabkan duit keluar, maka you akan masuk belah kredit. Okey. Next, jualan tunai, duit masuk, buku tunai belah debit. Mendepositkan tunai, pasal kontra, you akan masuk juga dekat buku tunai tapi letakkan dia sebagai kontra. Jualan tunai, again, lagi sekali, see? Bila you buat benda ni banyak kali, you akan ulang-ulang benda yang sama. Lama-lama benda ni akan melekat dalam kepala you. Okay? 20 bulan buku tunai, belah debit sebab duit masuk. Okay, belian kredit, beli hutang. So, jurnal belian, you beli barang niaga. 23 hari bulan, duit masuk, buku tunai belah debit. Buku tunai belah debit, again, jualan tunai. Buku tunai belah debit, again, jualan tunai. Okay, membayar sepenuhnya gaji pekerja. Jadinya, bila you bayar, dia melibatkan duit keluar. So, you akan letak dekat buku tunai tapi you letak dia belah kredit. Okay. Bayar gaji berkongsi, you bayar juga. Masuk dekat buku tunai, masukkan dia belah kredit sebab duit keluar. Okay. Mendepositkan tunai is about kontra. You masukkan dekat buku tunai tapi letak dia sebagai kontra. 26 hari bulan berkaitan dengan duit masuk, jualan tunai, buku tunai belah debit. Tulis tau dulu kat tepi ni. Nanti baru senang nak buat BCP. Okay. Menjelaskan sepenuhnya invoice. Bayar. You mengeluarkan wang, you membayar. Maka you masuk dekat buku tunai tapi belah kredit sebab you membayar. Okay. 27 hari bulan berkaitan dengan jualan, buku tunai belah debit sebab duit masuk. 28 hari bulan buku tunai belah debit sebab duit masuk. 29 hari bulan buku tunai belah debit sebab duit masuk. 30 hari bulan buku tunai belah debit sebabnya duit masuk.
Okey, 31 hari bulan jualan tunai, buku tunai belah debit sebabnya duit masuk. 31 hari bulan menjelaskan bil internet means that duit keluar. Buku tunai tetapi belah kredit. Menjelaskan sebahagian hutang, bayar, you bayar hutang, you mengeluarkan duit kan, maka buku tunai juga. Tapi letak belah kredit. Okey. Mendepositkan tunai, kontra tadi, maka you masuk kat buku tunai tapi belah kontra. Okay, tak apa, letak dulu. Okay, bila dah letak, bila contoh kan you nak buat jurnal bulan, kita cari perkataan JB je. Nak buat jurnal pulangan bulan, cari perkataan jurnal pulangan bulan je. Nak record belah kredit buku tunai, cari buku tunai belah kredit je, faham tak? Okay, so first thing, tolong buat dulu benda ni. Okay, on the next video, saya akan ajar you macam mana untuk you nak masukkan ke dalam this one. So, saya nak minta dekat awak, sebelum kita nak buat masuk ke BCP, selepas you filter, tolong sediakan dulu buku tunai punya kolom. Okay, tolong sediakan dulu journal arm punya kolom. Okay, untuk journal arm kita ada tarikh, butir, debit, kredit. Okay, lepas tu kasi journal belian, tolong clearkan dulu, tolong buat dulu benda ni. Dan juga journal pulangan belian. Journal jualan, journal pulangan jualan tak ada. Okay, tolong buat yang ini dulu. Tolong buat yang ini dulu. Okay, nanti dekat next video baru you akan tengok video saya yang ke-8. Baru kita akan sama-sama masukkan ke dalam buku catatan pertama. So please filter dulu, letak dulu kat tepi-tepi ni. Jadi kita akan buat, kita akan record semua kita based on apa yang kita tulis kat tepi ni. Okay? Alright. Okay, so saya rasa itu saja untuk video bahagian yang ke-7. So for those siapa yang belum lagi subscribe, please subscribe my YouTube channel. Tanda awak sokong saya, tanda awak appreciate video saya, okay? Dan you boleh share. If you have any questions, just drop your questions in the comment. InsyaAllah I akan reply. And thank you so much for those siapa yang ada comment, say thank you and so on. I'm so appreciate, saya sangat menghargai, okay? So itu saja untuk video kali ni. Kita akan jumpa on the next video. Thank you so much everyone. Assalamualaikum and bye. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe Miss punya YouTube channel and then like, share and comment, okay? Bye.